Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kita nak bincang praktis formatif 2.4 dalam buku teks tingkatan 4 muka surat 40. Soalan yang pertama, nyatakan susunan urutan organisasi sel dalam organisma multisel. Mudah je kan? Jadi ia akan dimulai dengan sel, kemudian tisu, kemudian organ, kemudian sistem, kemudian organisma multisel. Jadi apakah itu sel? Unit asas benda hidup. Kemudian tisu adalah sekumpulan sel yang sama menjalankan fungsi yang sama. Kemudian organ ialah terdiri daripada beberapa jenis tisu yang berbeza yang saling bekerjasama untuk menjalankan fungsi yang khusus. Kemudian sistem ialah terdiri daripada beberapa jenis organ yang berbeza yang saling bekerjasama dan berpadu. Contoh untuk sel seperti sel sperma, sel otot licin, sel otot kardiak, sel epitelium, sel saraf. Manakala untuk tisu seperti tisu epitelium, tisu saraf, tisu otot, organ adalah seperti pankreas, hidung, jantung. Kalau sistem seperti sistem respirasi, sistem otot, sistem saraf. Untuk organisma multisel contohnya seperti manusia, kucing, lembu. Baiklah, kita pergi kepada soalan nombor 2, iaitu organ kulit merupakan organ terbesar badan. Anak-anak pelajar masih ingat lagi tak? Kulit ini terdapat dalam sistem apa? Antaranya iaitu dalam sistem integumen. Jadi kulit adalah dalam sistem integumen. Mengapakah kulit dikelaskan sebagai organ? Mengapa kulit ini dikelaskan sebagai organ? Kerana kulit terdiri daripada tisu epitelium, tisu penghubung, tisu saraf dan tisu otot yang bekerjasama untuk menjalankan tugas kulit. Jadi di sini kita ingat balik maksud organ ialah beberapa jenis tisu yang berbeza yang saling bekerjasama untuk menjalankan fungsi yang khusus. Jadi kenapa kulit ini dikelaskan sebagai organ? Kerana terdiri daripada tisu epitelium, tisu penghubung, tisu saraf dan juga tisu otot yang bekerjasama menjalankan tugas khusus iaitu tugas kulit. Antaranya sebagai lapisan perlindungan. Seterusnya soalan nombor 3. Batang, ranting dan bunga merupakan organ tumbuhan. Huraikan bagaimana batang, ranting dan bunga berfungsi dalam sistem pucuk. Jadi batang dan ranting merupakan sistem sokongan tumbuhan. Untuk apa? Bagi menyokong daun supaya sentiasa berada pada kedudukan menegak. Kenapa pula? Kerana untuk membolehkan penyerapan cahaya matahari yang maksimum supaya dapat menjalankan proses fotosintesis dengan maksimum. Jadi seperti yang cikgu ingatkan tadi, perkataan maksimum, perkataan lebih, perkataan banyak sangat penting dalam menjawab soalan biologi. Dan para pelajar, jika boleh jangan buat ayat panjang sebegini. Satu ayat sampai 4 baris. Buat ayat pendek-pendek tetapi dapat difahami dan ada kesinambungan. Contohnya, batang dan ranting merupakan sistem sokongan tumbuhan. Noktah. Ini dapat menyokong daun berada pada kedudukan menegak. Noktah. Ini untuk membolehkan penyerapan cahaya matahari yang maksimum. Noktah. Maka proses fotosintesis juga akan menjadi maksimum. Ya, ingat ya para pelajar. Okey, kemudian bunga pula. Bunga ini dia terlibat dalam proses
pembiakan. Nanti kita akan belajar untuk bab seterusnya. Soalan yang keempat, ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya aras organisasi sel tidak wujud dalam organisma. Sel membentuk tisu, membentuk organ, membentuk sistem, membentuk organisma itu tidak wujud. Maka organisma tidak dapat menjalankan pelbagai fungsi yang diperlukan untuk kemandiriannya.